sediakan. Okey, sekarang ni jam 9.35 lah. Kita mula pun 9.35 lah. Sekejap kita sembang lagi. Okey, kemudian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan semua sekali lagi dalam program kita, program Generasi Al-Quran Surau Taman Jayawijaya, di mana pada hari ini kita dah masuk siri yang ke-20. Okey, tetamu kita pun dah ada bersama. Jadi saya ucapkan selamat datang dan selamat menyertai program Google Meet ni kepada Ustaz Haji Muzaffar Iqmal bin Said. InsyaAllah dah masuk join bersama kita tadi, awal lagi tadi. Ini menyebabkan kelegaan kepada saya sebagai pengacara kerana tetamu dah sampai. Yang penting tetamu ada, penyertaan saya tak kisah pun banyak mana pun, alhamdulillah. Apabila tetamu ada, maksudnya kita akan, program kita dapat diteruskan. Kalau tetamu tak main, jenuh siapa lah nak sambung. Wallahualam. Jadi wallahualam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, hari ini adalah siri yang ke-20. Jadi pada hari ini, tetamu atau guru kita yang kita jemput adalah Ustaz Haji Muzaffar Iqmal Said, iaitu pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Pas Selatan. Jadi rasanya sesuai dan kena sangat kita jemput pegawai Tadbir Agama Daerah kita untuk menyertai program ini kerana rasanya semua urusan agama yang berkaitan dengan agama di daerah Seberang Pas Selatan, sama ada di masjid-masjid, surau-surau, semua adalah rujukannya kepada Pejabat Agama Daerah Seberang Pas Selatan. Jadi sesuailah kita jemput Ketua Pejabat Agama Daerah Seberang Selatan bersama pada malam ni untuk sedikit untuk kita memberi sedikit makluman mengenai apa yang kita laksanakan. Jadi untuk malam ni saya suka nak menerangkan sedikit khususnya kepada Ustaz, sebagaimana kita tahu, supaya dapat gambaran apa yang cuba kami usahakan untuk program ni. Jadi untuk pengetahuan Ustaz, hari ini adalah siri yang ke-20 untuk program yang kita namakan sebagai program Generasi Al-Quran Surau Taman Jayawijaya. Program ini bermula daripada 13 Ogos yang lepas, iaitu siri pertamanya yang mana dilancarkan oleh Ustaz 13 oleh Ustaz apa yang melancarkan tu? Lupa dah, Dr. Suki. Dr. Suki. Profesor Madya Dr. Suki. Oh, ingat. Alhamdulillah dah ingat. Saya saja nak test tu. Daripada UPM. Dia Universiti Putra Malaysia, Universiti Pertahanan Malaysia. Jadi Putra Malaysia. Putra Malaysia. Tengok, saja lagi nak uji tu. Terima kasih kerana bantu. Jadi hari ini siri yang daripada hari tersebut 13/8, maka setiap malam kita adakan program ni, iaitu program yang kita namakan program Generasi Al-Quran ni, di mana apa yang kita lakukan dalam program ni adalah yang pertama kita lebih kurang ada 3 slot kot. Slot yang pertama kita baca Al-Quran, ikut guru kita, Ustaz yang kita jemput, Ustaz akan baca, kita buat macam selalunya kita buat macam bacaan Yasin tu. Iaitu bacaan Yasin maksudnya Ustaz akan baca dan yang wali akan follow bersama. Slot yang kedua kita akan buat pengisian ilmu di mana Ustaz akan menyampaikan ilmu tazkirah yang kita namakan sebagai slot full 10, iaitu kuliah 10 minutes. Okey, selalunya lebih daripada 10 minit kita tak ada masalah sebab kita dah malam Aisyah dah.
Kemudian slot yang ketiga adalah interaksi. Interaksi. Jadi itulah lebih kurang program yang kita cuba laksanakan supaya dapat membuat pengisian di dalam masa yang sama untuk mematuhi SOP PKP pemulihan fasa 2 yang telah digariskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, mana kita tak boleh mengadakan program aktiviti ataupun program di surau dan masjid. Jadi oleh sebab itu alternatif yang kita ada, kita cubakan yang ini. Jadi kita punya matlamat kita Ustaz adalah yang pertama iaitu kita nak melazimkan kepada semua ahli yang menyertai program ni, juga yang menonton program ni. Nanti kita akan buat rakaman, ada yang akan menonton dalam bentuk rakaman, ada yang menonton secara langsung dalam program ni. Jadi kita nak buat melazimkan baca Al-Quran setiap hari, iaitu baca Al-Quran bersama dengan Ustaz dengan tertil. InsyaAllah Ustaz akan baca Al-Quran dengan tertil, kita akan ikut Ustaz. Itu melazimkan baca Al-Quran setiap hari 2 muka surat. Walaupun sebenarnya kita percaya semua orang baca Al-Quran setiap hari di rumah masing-masing secara individu, mungkin 1 juzuk, ada yang sampai 2 juzuk, lebih daripada itu pun ada. Tetapi yang kita nak buat ni adalah untuk baca bersama dengan guru, bersama dengan guru 2 muka surat setiap malam. Kemudian matlamat yang kedua dia adalah untuk sedikit ilmu, mendapat sedikit ilmu daripada ustaz atau tetamu yang kita undang untuk memberikan penyampaian, kita akan dapat ilmu daripada situ. Yang ketiga adalah untuk silaturahim dan ukhuwah. Dan mana kita tahu kita tak boleh nak duduk dalam bentuk kumpulan beramai-ramai, jadi dalam bentuk maya ni di rumah masing-masing kita boleh bersilaturahim dan juga ukhuwah di kalangan kita. Itu antara 3 matlamat utama ataupun tujuan utama kita mengadakan program ni. Yang lain-lain tu ada yang lain yang tersirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan Ustaz, seperti mana yang saya maklumkan, kita sedang berusaha mencari ustaz-ustaz yang ingin membantu kita untuk menjayakan program ni, di mana kita cuba nak mengadakan program ni, kita beriltizam insya-Allah sungguh-sungguh untuk cuba sama-sama untuk mencuba untuk mengadakan program ni sampai khatam Al-Quran. Kita baca setiap hari 2 muka surat Al-Quran. Jadi bila kita kira kalau nak khatam kita perlu ada 301 siri. 301 siri ni melibatkan 10 bulan setiap hari tanpa henti. Selama 10 bulan insya-Allah kita akan dapat khatam Al-Quran. Itulah kita punya iltizam kita dan hajat kita, dengan sokongan para peserta yang istiqomah menyertai program ni dan juga seterusnya tenaga-tenaga pengajar kita, guru-guru yang kita akan jemput. Kita minta sumbangan dan bantuan daripada semua untuk menjayakan program ni, kerana itu yang mampu kita buat dan kita cuba usahakan daripada rumah. Jadi itu sedikit maklumat dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk slot kita malam ni, sekali lagi guru kita adalah pegawai Takbir Agama Daerah Sepang Selatan Ustaz Haji Muzaffar Ikmal Said, dan insya-Allah kita akan baca Al-Quran masih lagi dalam surah Al-Baqarah, iaitu muka surat muka surat 41 dan muka surat 42, iaitu penghujung juzuk yang kedua dan awal juzuk yang ketiga, iaitu ayat surah Al-Baqarah ayat daripada 249 sampai 256. Okay, selepas saja selesai Ustaz baca, kita perlu ikut sama di rumah masing-masing. Ustaz akan terus sambung dengan bulletin, iaitu kuliah tazkirah ringkas, dan kemudian kita akan buka kepada interaksi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Baik, saya buka ya. Okey, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu Ustaz, sebelum tu ada satu lagi. Sebelum tu setiap hari saya memang bagi taklimat selingat pada saya terlupa ni. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz, memang saya selalunya bagi taklimat mengenai adab. Adab yang mana kita kena patuhi supaya program kita berjalan lancar. Jadi ada 3 adab yang saya sebut di hari. Yang pertama, untuk memastikan program ni diberkahi, jadi kita kena pastikan kita menghadap Ustaz. Menghadap Ustaz dalam kata lain, itu kita kena pastikan kamera kita pasang. Jadi kita supaya video kita nampak
peserta-peserta nampak. Ustaz pun kita nampak, ustaz pun nampak kita. Jadi maksud dia kita akan rasa bersama di dalam program tu. Ustaz pun rasa ada apa jemaah dia. Kemudian yang kedua, pastikan tuan-tuan fokus dan dengar apa yang disampaikan dengan baik. Iaitu melalui cara dia dalam maya ni, tuan-tuan pastikan tuan-tuan pasang speaker tuan-tuan dan perempuan tu, onkan dia, besarkan suara dia supaya ahli-ahli keluarga di dalam rumah tuan-tuan pun dapat itu semua. Yang ketiga, tuan-tuan diminta jangan mengganggu sebarang ganggu. Kalau boleh elakkan daripada ganggu, bising dan sebagainya, ataupun ganggu. Kalau boleh tak perlu tanya selagi ustaz tak benarkan. Kalau ustaz berizinkan tak masalah. Jadi kalau tak dibenarkan, maksudnya jangan ganggu, membuat bising. Jadi cara dia dalam maya ni, tuan-tuan pastikan tuan-tuan off semua tuan-tuan punya mikrofon. Mute-kan dia, senyapkan dia. Tuan-tuan senyapkan hanya mikrofon ceramah kita ataupun ustaz kita saja yang dibuka, supaya apa yang nak disampaikan oleh ustaz dapat kita dengar dengan jelas. Itu 3 adab, iaitu sunnah kita mengaji bersama guru. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan sekali lagi kepada Ustaz Muzaffar untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Cikgu Suhaimi daripada wakil daripada KJK Surau Terima Daya. Baik, jadi kita terus kot ya, kita terus dengan bacaan ayat 1 muka surat 41 hingga muka surat 42 lah. Baik. Saya buka kamera lah, saya buka sebab untuk bacaan Al-Quran ini, dia salah satu metod yang kita guna untuk bacaan Al-Quran ini ialah talaqi musyafahah, iaitu kita melihat gerakan bibir, gerakan mulut lah, supaya kita boleh inilah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا
جنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah selesai kita membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah surah 41 hingga 42 daripada bermula ayat 249 sehingga 256. Kita masih lagi di dalam surah Al-Baqarah yakni surah permulaan surah Al-Quran. Al-Quran mempunyai
114 surah dan surah yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bacaan Al-Quran ini adalah bacaan yang diganjarkan pahala oleh Rasulullah SAW, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, sesiapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanah, dia akan mendapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan yang didapat itu adalah 10 kali ganda, 10 pahala, 10 kali pahala. La aqulu alifun harfun, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tak kata pun alif lam mim itu satu huruf. Kalau kita tengok dalam surah-surah Al-Quran yang dimulai dengan alif lam mim, alif lam mim ra, ain sin qaf ha mim, itu semua kalau dalam tajwid dipanggil apa, tuan-tuan? Kalau surah yang dimulakan dengan huruf-huruf potong ni, kalau dalam tajwid apa yang kita panggil dia? Kita panggil dia sebagai huruf al-muqata'ah. Huruf al-muqata'ah maksudnya huruf potong. Huruf dalam bahasa Melayu kita panggil huruf-huruf yang potong. Alif lam mim ha mim ain sin qaf qaf taha, itu maksudnya kalau dalam tajwid dipanggil sebagai huruful muqata'ah, ataupun bahasa Melayunya huruf-huruf potong. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, bahkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan juga mim itu satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita ada 10 minit, ya. Saya cuba untuk meringkaskan, ya. Al-Quran, kalau kita tengok sejarah penulisan Al-Quran, ya. Kita pergi kepada akademik sikit, ya. Penulisan Al-Quran, ya. Apabila Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, ya, sudah 23 tahun, 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Al-Quran ini diturunkan dan Nabi SAW melantik para sahabat Nabi yang ditugaskan sebagai katabatul wahyi, ya. Katabatul wahyi dipanggil sebagai istilah katabatul wahyi. Katabah bermakna writers, the writers of Quran, ya, penulis Al-Quran. Di antaranya ialah Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya, ya. Pada peringkat permulaan Al-Quran diturunkan, maka sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran ini di pelepah tamar, di kulit-kulit haiwan dan sebagainya, ya. Kulit haiwan dan sebagainya. Kemudian sampailah ke zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar Al-Khattab, dan juga sampailah ke zaman Uthman bin Affan. Al-Quran itu disatukan dan menjadilah ia sebagai mushaf Uthmani, ya. Baik, pada masa itu, ya, bermula start daripada Al-Quran diturunkan sampailah ke zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi khalifah. Pada masa itu Al-Quran tidak ada baris, ya, tidak ada harakat. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil tidak ada i'rab, tidak ada harakat, dan tidak ada nuqat. Harakat bermaksud baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, ya. Dalam Quran baris dalam bahasa Arab ni ada 4 saja. Wa imma fathah ataupun kasrah ataupun dhammah ataupun sukun, okey, 4 barisnya. Al-Quran tidak ada baris. Bukan setakat tak ada baris, bahkan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim sehingga ya itu tidak ada titik. Cuba bayangkan tuan-tuan kalau tuan-tuan membaca Al-Quran tanpa baris, tuan-tuan boleh baca tak? Okey, tak boleh baca, okey, sebab kita tak menguasai nahwu dan sarah bahasa Arab. Bukan setakat tak ada baris, tidak ada titik. Macam mana kita nak bezakan huruf ba dengan ta dengan sa? Sama je, okey. Al-Quran huruf hijaiyah pada masa itu tidak ada titik. Macam mana kita nak bezakan huruf ha, kha dan juga jim? Macam mana kita nak bezakan huruf ain dan juga ghain? Okey, ghain.
Maka masa zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, okey, Sayyidina Ali telah melantik seorang gubernur di Basrah, ya, seorang gubernur di Basrah. Okey, dalam kitab Tarikhun Nahwi al-Abari, ya, the History of Arabic Grammar, ya, karangan Dr. Simusa'ah, dia ada sebut benda-benda macam ni, ya, cerita ni. Zaman Sayyidina Ali, dia telah melantik seorang gubernur yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Tuan-tuan kena ingat nama ni, ya. Nama ni dengan sebab jasa dia lah kita boleh membaca Al-Quran sehingga sekarang, okey. Sehingga sekarang, okey. Saya ada tulis di dalam chat. Kalau tuan-tuan boleh buka chat saya ada tulis nama di situ, Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Siapa yang boleh mahir menggunakan Google Meet, dia boleh buka, ya, nama-nama. Ini adalah tokoh-tokoh yang telah berjasa, ya, dalam memelihara Al-Quran, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali ini dialah orang yang mula-mula sekali gubernur di Basrah yang telah mengarahkan beberapa ulama ketika itu. Yang pertama namanya adalah Nasir bin Asim, okey. Nasir bin Asim, Ma'mar, dan seterusnya. Yang ketiga ialah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia groom satu tim yang dianggotai oleh Imam Ya'mar dan juga Imam Nasir bin Asim. Mereka inilah yang mula-mula sekali yang membubuh baris dalam Al-Quran. Okey, barulah ada baris ba bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitab, barulah ada baris atas, baris bawah, barulah ba itu titik satu di bawah, ta titik dua di atas, sa titik tiga di atas, barulah ada, ya. Ada huruf jim titik di tengah, kha titik di atas. Kalau ikutkan sebelum ni tidak ada titik huruf-huruf hijaiyah tu, ya. Inilah yang dikatakan mukjizat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, peringatan yakni Al-Quran, dan kamilah juga yang menjaganya. Bermula daripada Quran ini disimpan rapi di Lauh Mahfuz, ya, dalam surah Al-Buruj, fi lauhin mahfuz, okey. Fi lauhin bal huwa Quran Majid fi lauhin mahfuz. Quran ni sebelum wujudnya, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Quran ni dah ada dah di langit. Memang dah ada dah di langit, dah tersimpan rapi di lauhin mahfuz. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Sebelum Nabi Muhammad diturunkan, diutuskan, Quran ni dah ada dah. Cerita-cerita pasal Fir'aun, cerita-cerita pasal Nabi Muhammad, cerita pasal Abu Lahab, dah ada dah sudah wujud dah, okay? Dalam surah Al-Waqi'ah Allah kata la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Quran yang tersimpan rapi di Lauh Mahfuz itu, la yamassuhu illa al-mutahharun, tak ada siapa yang boleh pegang sentuh Quran tu illa al-mutahharun, kecuali mereka malaikat-malaikat yang suci, ya. Inilah dia mukjizat Al-Quran, ya. Start daripada sebelum diturunkan ke bumi, bila dah turun sampailah ke zaman Ali dan sampailah sekarang, Quran dipelihara dan dijamin keasliannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, okey. Jadi sesuai dengan matlamat ataupun objektif kita pada malam ini, ya. Tujuan kita untuk baca sini adalah untuk melazimi untuk bacaan Quran. Jadikan Quran itu magnet bagi kita, okey. Magnet maksudnya merekatkan kita, okey. Quran kok mana pun usahalah hari-hari kena baca Al-Quran, ya. Hari-hari kena baca Al-Quran. Saya yakin ramai dalam ni adalah ahli Al-Quran, dan istiqamahlah, okey. Istiqamah baca Quran, okey. Yang keduanya adalah waktu-waktu yang sangat disukai untuk baca Al-Quran, okey. Waktu-waktu dia ada waktu dia, ya. Quran tu, baca Quran tu dah baik dah, tapi dalam yang baik tu ada terbaik, okey. Bila time dia, what is the suitable time? Apakah what is the best time for recitation of the Quran? Apakah time terbaik untuk baca Quran? Yang pertama sekali sudah tentulah pada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, ya. Kerana bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ya, ataupun
bulan Ramadan ini adalah diturunkan Al-Quran. Sudah tentulah bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk baca Al-Quran. Okay. Yang kedua adalah dalam solat. Okay. Dalam solat, sama ada solat fardu ataupun solat ataupun solat sunat. Okay. Solat sunat, maka itulah waktu yang terbaik untuk baca Al-Quran. Yang ketiga ialah waktu fajar. Okay. Waktu fajar. Dalam Quran Allah sebut, okay, inna Quranul Fajar kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran pada waktu fajar itu adalah menjadi saksi kepada kamu di hari akhirat nanti. Okay, hari akhirat nanti. Okay. Baik, itu adalah waktu yang terbaik untuk baca Al-Quran. Yang ketiga, adab-adab untuk membaca Al-Quran. Okay, adab-adab untuk membaca Al-Quran seperti mana yang kita amalkan selama ni. Okay. Nak baca Quran hendaklah dalam keadaan yang bersih, tempat yang bersih, mulut yang bersih, bersiwak, gosok gigi, bersiwak pagi-pagi, baca Quran, tidak makan, tidak ketawa ketika membaca Quran dan sebagainya. Bacaan dengan yang tartil, bacaan yang tartil, bertajwid, tajwid dan juga berlagu, berlagu kalau boleh, dan sudah tentunya untuk membaca Al-Quran dengan tartil ia memerlukan kepada ilmu, ilmu, maksudnya kena belajarlah, kena belajarlah. Dan untuk belajar Al-Quran tidak ada tempoh masa lah, sama ada dia dah budak-budak ke, dia dewasa ke, dia dah berumur ke, sampailah kita mampu sampai mati kita kena belajarlah untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Baik ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulannya ialah marilah kita renungkan sekiranya Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril alaihissalam, sebab Jibril tugas dia ialah menyampaikan wahyu. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan pelbagai cara. Dalam Quran Allah sebut, dengan awiyur sila rasulah, sama ada wahyu ini, Quran ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan cara perantaraan, iaitu Jibril. Yang kedua, wahyu ini datang kepada Nabi dalam keadaan mimpi. Mimpi, turun wahyu dalam keadaan mimpi. Yang ketiga, wahyu turun kepada Nabi dengan cara bunyi loceng. Bunyi loceng ni kalau dalam kitab ni dikata Nabi tengah duduk merasakan ada satu bunyi, masa itulah wahyu diturunkan kepada Nabi. Tuan-tuan, kalaulah Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Jibril menjadi sebaik-baik malaikat, afdal al-malaikah. Antara Jibril adalah ketua malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu biizni rabbihim min kulli am. Dalam malam Lailatul Qadar, malaikat tanazzalu. Tanazzalu ni adalah verb, perbuatan. Tanazzalu asalnya tatanazzalu, di atas wazan tatafa'alu. Tanazzalu maksudnya bukan turun. Tanazzalu ni maksudnya turun naik. Nak menggambarkan malam Lailatul Qadar, malaikat sibuk turun naik. Itu adalah penggunaan kalimah di atas wazan tatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Maka di situ dipisahkan tanazzalul malaikatu warruh. Siapa ruh di sini? Ruh di sini adalah special untuk Jibril alaihissalam. Kalau Jibril yang menurunkan wahyu, maka Jibril dianggap sebagai sebaik-baik malaikat. Kalaulah Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang kedua. Sekiranya Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Sayyidul Khalqi, sebaik-baik. Dengan sebab Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Sayyidul Khalqi, penghulu ataupun sebaik-baik kejadian. Yang ketiga ialah Quran ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Dengan sebab itulah
maka kita semua umat Nabi Muhammad dianggap sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik umat, sebaik-baik umat. Yang keempat ialah Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan, dengan sebab itulah Ramadan dianggap sebagai khairus syuhur, sebaik-baik bulan. Okay. Dan yang kelima ialah Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dalam surah Al-Qadar kan, malam Lailatul Qadar. Dengan sebab itulah malam Lailatul Qadar itu dianggap malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 bulan. Okey, 1000 bulan. Dan juga kalau kita tengok tempat turunnya Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran di Mekah dan juga Madinah, di Mekah dan juga Madinah, sama ada sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Sebagian ulama dia mentafsirkan kalau nak bezakan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah, dia ada khilaf pandangannya. Salah satu pandangan ialah surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, manakala surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Dengan sebab turunnya Quran di Mekah dan Madinah, maka dianggap Mekah Madinah itu adalah sebaik-baik tempat ataupun dianggap sebagai Al-Haramain. Al-Haramain. Saya ulang balik ya. Dengan sebab turunnya Quran oleh Jibril, maka Jibril dianggap sebagai sebaik-baik malaikat. Yang kedua, dengan sebab turunnya Quran kepada Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad dianggap sebagai Sayyidul Khalqi, sebaik-baik kejadian. Yang ketiga, dengan sebab turunnya Quran kepada umat Muhammad, maka kita dianggap sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Yang keempat, dengan sebab turunnya Quran pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dianggap sebagai sebaik-baik bulan di antara 12 bulan. Yang kelima, dengan sebab turunnya Quran pada malam Lailatul Qadar, maka malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keenam, dengan sebab turunnya Quran di Mekah dan juga Madinah, maka dianggaplah Mekah dan Madinah itu sebagai Al-Haramain yang tidak boleh masuk Dajjal sehingga hari kiamat. Saya rasa cukup setakat itu 10 minit. Mohon maaf kalau terlebih ya. InsyaAllah kalau ada masa kita berbicara lagi lah ya. Jadi saya mohon maaf sekiranya kalau ada salah dan silap sepanjang saya kendalikan program pada malam ini. Saya harap ia dapat menepati objektif yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada AJK Suruhanjaya kerana menjemput pihak pejabat agama di atas PS untuk bersama dengan tuan-tuan semua. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ucapkan kepada Ustaz Haji Muzaffar Iqmal Said, Pegawai Tadbir Agama Daerah Serampas Selatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya jawab agama tu jadi apalah kenal dengan pegawai ustaz-ustaz di pejabat agama, termasuklah pegawai tadbir agama dia. Jadi dengan itu saya nak minta sedikit ustaz, sedikit berkenalkan diri. Ustaz taruh sedikit ustaz daripada mana, macam mana, bagilah orang Pantai Maja yang tahu sikit dia punya rujukannya tu siapa dia. Jadi saya sebenarnya tak kenal. Jadi nak minta ustaz taruh sikit. Silakan. Baik, taaruf sikit ya. Baik, saya Muzaffar Iqmal bin Said. Okey, saya berasal daripada Perak, Kampar Perak. Di Jabatan Agama ni lebih kurang dalam berapa tahun ni, dalam 11 tahun. Saya bermula di bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama selama 8 tahun lebih. Okey. Penguatkuasa ni ialah tangkap orang apa semua, buat serbuan sana sini. Okay. Kemudian saya berpindah ke bahagian halal di Komtar. Kemudian tahun 2017 saya bertugas sebagai Atasih Pendidikan Agama di Konsulat Malaysia di Sydney selama 2 tahun lebih di sana. Saya baru balik tahun lepas balik. Kemudian balik tahun lepas saya duduk di Jakim sekejap. Kemudian ada kosong di Penang, saya minta, alhamdulillah lah saya dapat balik
balik ke sinilah. Jadi saya amat berharaplah supaya kita mempunyai networking yang baik dan good relationship lah between us. Kita punya networking kita, sebab Jayawijaya ni di antara surau yang terletak di bawah Qaryah Jawi, Jayawijaya, halaman Jawi Indah, kemudian surau Al-Mustaqim, okey. Di antara lagi lah, okey, dan kita ada satu taman lagi halaman Indah insya-Allah. Dalam proses kita nak mohon untuk membina masjid di situ ya. Jadi saya harapkan ini satu permulaan untuk kita berkenalan lah ya, dan kita dapat bekerjasama lah ya, apa ada urusan yang seterusnya. Okay, Ustaz. Cikgu ya. Okay, baik. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Memang walaupun sedikit tapi memang bermakna lah untuk kami kenal Ustaz khususnya. Jadi asal Perak kami pun Perak juga. Saya pun Perak je tapi bagian serai dekat sepadan. Kawan-kawan saya tu sekolah lupa ada dalam ni. Kita bagian serai juga. Jadi Ustaz Kampar tu jauh sikit lah daripada bagian serai tapi orang Perak juga. Okey. Lepas tu Ustaz dalam kumpulan kita ni sebenarnya dalam program ni untuk program Generasi Al-Quran dalam Google Meet ni datangnya daripada yang taman-taman Ustaz sebutkan tadi, bukan Taman Jayawijaya saja, kita buka kepada umum. Jadi ada peserta-peserta juga daripada Taman Jawi Indah, daripada Taman Halaman Indah dan lain-lain lah, termasuk Desa Jawi, bawah takbir juga, masuk Masjid Daerah Sembang Peralatan, dan juga di luar daripada kawasan ni, Al-Mustaq, Banting dan sebagainya. Banyak yang kita buka kepada umum. Jadi wallahualam, sebab kita pun nak kalau kita guna Google Meet ni kita boleh dapat 100, tapi setakat ni kita punya konsisten dalam 50 orang macam tu je. Kecuali ada hari-hari tertentu je, baru sekali ya capai lebih daripada 100. Jadi ada yang tak boleh masuk masa Ustaz Don. Tak tahu ada peminat Ustaz Don kot. Wallahualam. Tapi kita buat rakaman. Jadi ramai mungkin depa lepas dah Isya ni ada juga yang komen kata tak bersesuai dah dengan tu. Jadi mereka mungkin pilih nak tengok rakaman siap. Jadi tuan-tuan dan puan, tu sedikit kenalan daripada Ustaz dan juga penyampaian Ustaz, kita ucapkan terima kasih. Dan sekarang ni saya buka sedikit interaksi daripada tuan-tuan dan puan. Ada tuan-tuan dan puan nak tanya, silakan saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan sebelum kita tutup majlis. Ada tuan-tuan dan puan? Assalamualaikum. Ya, silakan. Ustazah Siti Aisyah, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih di atas kongsian malam ni. Cuma saya nak minta Ustaz kongsi bersama jemaah khusus kepada perkataan yang terdapat dalam ayat 255, iaitulah perkataan wasi'a kursiyuhu, itu perkataan kursi. Mohon Ustaz jelaskan kepada jemaah maksud perkataan kursi yang terdapat di dalam ayat kursi. Bila kita membaca ayat kursi ini selalu dibaca oleh kita selepas solat sebagai satu zikir. Jadi kita mungkin kurang arif ataupun kurang arif lah, maksud saya dari sudut maknanya. Soalan yang kedua pula, bukan soalan, just saya minta Ustaz huraikan sikit tentang ayat 256, iaitu la ikrah fiddin, iaitulah tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita tahu kita ni masyarakat majmuk, khususnya kalau di Jayawijaya lah, kejiranan kita ini majoritinya adalah bangsa-bangsa yang bukan Islam ataupun kita kata non-Muslim lah. Jadi sejauh mana kita sebagai Muslim memain peranan untuk mengajak jiran-jiran kita yang memang kita tahu sangat baik untuk mengenali Islam dan seterusnya, kalau mungkin diberi hidayah oleh Allah, menganut agama Islam. Itu dua soalan dari saya ataupun dua permintaan lah untuk dikongsi bersama jemaah. Baik, terima kasih Ustazah ya. Baik, saya pergi pada soalan yang kedua dulu lah ya. Soalan kedua lah. Saya tidak pergi kepada tafsir ayat ya, sebab tafsir ni dia mestilah kita mengikat tafsiran kita dengan kitab-kitab yang muktabar ya. Sebab Nabi kata man fassara al-Quran, siapa yang mentafsir al-Quran tanpa merujuk dengan mana-mana ni,
Kalau dia betul pun dia dianggap salah ya. So saya tak berani untuk mentafsirkan apakah kehendak maksud la ikraha fid din yang dalam tafsir ni lah ya, kalau mengikut tafsir ni. Dari segi general ya, dari segi umumnya la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama ya. Baik, kita tengok memanglah ya dalam Islam ya, tidak ada paksaan dalam agama. Kita mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara kelebihan syahadah itu yang pertamanya sekali ialah untuk membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Itu dia ya, itu yang pertama sekali yang kita tahu ya. Keistimewaan syahadah ni adalah untuk membezakan to differentiate between Muslim and non-Muslim, untuk bezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Namun begitu tuan-tuan, tidak ada paksaan untuk kita memaksa orang masuk Islam, seperti mana yang berlaku di zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW dan juga zaman sahabat. Sudah terbukti tidak ada satu peperangan pun di antara Nabi dan juga yang lainnya untuk paksa masuk Islam. Kalau kita tengok ada peperangan pun semasa Nabi pun, yang pertama sekali apa yang ditawarkan oleh Nabi ialah masuk Islam. Sekiranya negara itu menerima Islam, maka orang Islam akan tinggalkan mereka dengan kekayaan mereka, dengan jawatan mereka. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi hendak membuka kota-kota Mesir, contohnya Rom, berjumpa dengan pemerintah Rom. Apakah tawaran yang mereka bagi? Mereka kata yang pertama masuk Islam. Kalau masuk Islam, kami akan tinggalkan kamu dengan jawatan kamu. Itu menunjukkan tidak ada paksaan masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, yang kedua kalau tak mau masuk Islam, kamu kena membayar jizyah. Jadi memanglah kalau macam la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam, kita tak boleh nak paksa orang masuk Islam, tetapi itu tidak menghalang kita daripada menjalankan kerja dakwah ya. Akan tetapi once kita masuk Islam, ini orang yang salah anggap ni. Once kita beragama Islam, kita dipaksa untuk mengikut ajaran Islam. Itu dia beza ya. Dia beza. Jangan kata tak boleh paksa anak-anak semayang sebab apa, tak ada paksaan dari Islam. Itu adalah pandangan yang salah. Once kita Islam, kita dipaksa ikut Islam. Kita orang Malaysia, kita pergi Singapura. Kita dipaksa mengikut undang-undang Singapura. Tak kiralah kita orang Malaysia ke, kita tak tahu ke, tak ya. Kita dipaksa mengikut undang-undang Singapura. Sama juga kita, apabila once kita dah beragama Islam, kita dipaksa untuk mengikut ajaran Islam. Solat kita kena buat. Okay, solat kena buat, apa benda-benda wajib lah, rukun-rukun kena buat sebab itu adalah tuntutan agama. Okay. Walau bagaimanapun di negara Malaysia, di negara Malaysia ni, okay, seseorang itu tidak boleh keluar daripada agama Islam, melainkan apabila diputuskan oleh mahkamah syariah ya, mahkamah syariah. Walaupun secara umumnya beliau sudah mengaku murtad contohnya, tidak beragama Islam, benci Islam, dari segi orang kata apa, teknik, dari segi literalnya memang dia dah ni, kalau ikutkan dia hina agama ni dah keluar Islam lah ya. Tapi dari segi undang-undang kita tidak boleh mengatakan dia keluar Islam, melainkan dengan keputusan mahkamah. Kalau tuan-tuan masih ingat tahun 2007 ya, tahun 2007 Majlis Agama Islam di Pulau Pinang ya. Masa itu Lina Joy lawan Maib ya. Lina Joy lawan Maib ya. Okey, itulah satunya proses keluar Islam yang dibenarkan oleh undang-undang ya, undang-undang. Jadi untuk ayat ini tidak ada paksaan dalam beragama, ialah kita tidak boleh memaksa orang yang bukan beragama Islam untuk memeluk agama Islam, tetapi kita hanya menjalankan kerja dakwah yang mana
yang mana kita berharap agar dengan raja dakwah ni orang akan tertarik dengan Islam. Okay. Di zaman Rasulullah sendiri pun, okay, especially Yahudi, Yahudi ni adalah satu agama yang satu bangsa yang susah sangat nak masuk Islam. Zaman Rasulullah pernah bagi tahu, sekiranya 12 orang Yahudi masuk Islam, kata Nabi, satu kaum akan masuk Islam. 12 orang Yahudi masuk Islam. Bangsa Yahudi di zaman Rasulullah ada berapa tuan-tuan? Ada 3 suku. Yang pertama suku Qainuqa, yang kedua suku Nadir, yang ketiga suku Quraidah. Nabi kata kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam, kesemua Yahudi masuk Islam, nak menunjukkan betapa sulitnya orang Yahudi nak masuk Islam, ya. Sebahagian ulama mengatakan di zaman Rasulullah hanya 3 hingga 4 orang saja yang masuk Islam daripada kalangan Yahudi, kalangan Yahudi. Jadi itulah saya dapat kongsikan tentang maksud, okay, la ikrah fi din dengan konteks kita sekarang ni lah, dengan konteks kita sekarang. Okay. Yang kedua tentang maksud kursi, ya, yang ni saya tak berani untuk menafsirkan maksud kursi mengikut tafsiran daripada mana-mana kitab, sebab saya tak rujuk dengan mana-mana kitab, ya. Sekiranya diberi masa bolehlah saya beritahu dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Safatul Tafasir, ya. Sekarang ni saya tak berani untuk menyatakan maksud kursi tanpa saya menyebut rujukan tafsirnya, ya. Saya mohon maaf, ya, tafsir. Okey. Terima kasih. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi pula laluan kepada pengurusi surau kami, Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Silakan Ustaz Muhammad Aziz, kalau ada apa-apa nak disampaikan. Ustaz Muhammad Aziz, ada ke tak ada lagi Ustaz? Ada. Ya, Ustaz. Salam. Silakan Ustaz. Ya. Ada apa-apa Ustaz nak kongsikan ataupun nak sampaikan? Silakan. Pastinya untuk malam ni tak ada apa, pasal tekan kami agak ya belas sikit. Kami join dengan yang program Dr. Siddiq tadi tu. Jadi join agak kemudian sikit lah. InsyaAllah apa yang saya nak ucap ni, yang pertama terima kasihlah kepada Ustaz Muzaffar yang dapat hadir sama-sama dengan kita malam ini, yang meneruskan program. Kemudian yang lain-lain tu saya tak bagi jawapan lagi kot. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Aziz. Nampaknya Ustaz Aziz tadi memang bagi tumpuan kepada program bersama dengan rakan-rakan berkaitan dengan almarhum ataupun Allahyarham Dr. Siddiq Fadil yang meninggal semalam, meninggal dunia. Mari kita ucap sama-sama sedekahkan Fatihah kepada Ustaz Dr. Siddiq Fadil. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan puan-puan, tuan-tuan, besok kita akan masuk ke siri yang ke-21. Untuk siri yang ke-21, tetamu kita ataupun guru kita adalah ustaz muda, iaitu ustaz yang bernama Ustaz Hazman bin Manaim daripada Johor. Ustaz ni ustaz muda lagi. Ustaz dia bekas pelajar SMK Negeri Tebal, baru berkhidmat, baru juga beberapa tahun berkhidmat sebagai guru di Islam. Sekarang ni posting di Johor. Kita jemput orang muda pula. Kita minta orang muda tunjuk kebolehan masing-masing, insya-Allah. Dan kita minta audien kita pun orang muda serta juga, maksudnya kita terbuka, boleh orang yang veteran, yang muda, semua peringkat umur digalakkan.
Jadi itu sedikit pengumuman untuk besok. Jadi untuk malam ni bagi memberkati majlis kita dan supaya mendoakan supaya kita dapat istiqamah mengikut buat program ini, melaksanakan program ini sehingga kita khatam Al-Quran. Jadi saya minta Ustaz Kamal Said untuk tutup dengan bacaan doa. Silakan Ustaz. Baca doa untuk kami. Aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرافنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا النبيين بجاه سيد المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Munawar Ismail dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas penyertaan dalam program yang kita adakan pada malam ni. Jadi kita tinggal kita jumpa lagi malam esok siri yang ke-21. Yang saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ibrahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Ibrahim. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.